Okay, recap on OBE. Okay, apa itu OBE? Ini sedia maklum, OBE adalah satu approach pendidikan yang kita guna pakai untuk dalam development curriculum kita. Kenapa OBE? Kerana OBE ni bukan hanya digunakan di Malaysia, tetapi seluruh dunia memang menggunakan OBE. Reputable higher institution memang melaksanakan OBE, outcome based education. Ya, outcome based education. Apa ciri-ciri OBE? Ciri-ciri OBE adalah dia menekankan tentang outcome, hasil. Jadi kita bayangkan apa yang akan berlaku di hujung pengajian, apa yang akan terjadi dengan pelajar kita di hujung pengajian, itu kita gambarkan. Jadi itu hasratnya. Basically itulah dia. Yang kedua, outcome is the highest demonstration of learning. So, apa pelajar tu dapat capai? Bila dia dapat capai sempurna, maknanya pelajar tersebut telah berjaya mencapai semua outcome yang telah disediakan. Yang ketiga, outcomes adalah not content, bukan isi kandungan, bukan topics. Kita tak kata topics. Jadi kita punya pengajaran kita bukan berdasarkan topics, tapi berdasarkan outcome. Dia boleh jadi, katalah 2 topik bersekali untuk mencapai outcome. Ya, so and ia adalah satu performance. Bagaimana student tersebut dalam proses mencapai outcome tersebut. Kita nilai yang itu. Okey. Macam mana outcome ini, kalau siapa yang terlibat dengan penggubalan kurikulum, outcome ni kita melihat bukan daripada topik, bermaksud katalah sekarang kita punya minggu pengajaran kita 14 minggu. Jadi dalam 14 minggu pelajar ni akan jadi apa? Dia dapat capai apa? Sekiranya kalau kita kata dalam kita tentukan dalam 14 minggu, outcome 1, the first outcome memerlukan 4 minggu pengajaran. 4 minggu apakah yang dapat dicapai? Jadi kita tak bagi yang macam impossible. Katalah kita nak kata dalam masa 14 minggu pelajar ini dapat mahir dalam melaksanakan ni. Mungkin tak sampai mahir. Mungkin dia hanya sampai beberapa stage sahaja pendahuluan. Itulah dia performance. Bukan konten. Jadi saya harap lepas ni sekiranya yang dah hadir untuk sesi pagi ni, maknanya dah maklum kalau sebut konten, topik bukan outcome, hanya part of it. Outcome bukan konten. Ya? Alright. So itu dia. Next. So apa different outcome dengan output? Kalau kita sediakan output ya, very simple example, katalah output. Output adalah assessment kita. Katalah output dia kita nak dia present, dia nak bentangkan sesuatu perkara ataupun kita nak minta dia menulis, itu adalah output. Tetapi outcome, apakah hasil yang lebih besar? Output hanya untuk mengukur sahaja. Contoh, okay, output, the amount of things produced, berapa banyak yang produce. Tapi outcome dia melibatkan perlu pembelajaran lagi, dia perlu lihat semula, perlu semak semula. Okey, di situ ada pembelajaran berlaku. Maknanya kalau ada kesalahan, dia boleh betulkan. Itu adalah outcome. Sebelum sampaikan output. Contoh kalau output, you all punya apa? Biasa test. Itu output. Maknanya untuk mengukur, kita perlu ada output. Kita perlu ada assessment untuk mengukur pembelajaran kita berkesan atau tidak. Jadi kita perlu ada output. Okey, contoh. Plus construct highways. Itu adalah output. Output dia nak highway. In order to have better traffic flow, shorter travel times and fewer accidents. Itu adalah outcome. Maknanya sekarang output dia highway. Tapi untuk hasil yang sebenar adalah untuk memudahkan pengguna menggunakan lebuh raya ini dalam masa yang lebih singkat, trafik yang lebih lancar. Itu adalah outcome yang lebih besar. Hasil dia highway. Ataupun students get A's for English in their exam. Itu output. Output dia sederet 30 pelajar mendapat A. Tapi bila kita minta mereka buat presentation in English, tak boleh. Jadi maknanya output tu tak menggambarkan dia punya outcome sebenarnya. Hasratnya untuk berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggeris, tapi output dia tu dia tak capai lah, maknanya outcome ni tak tercapai lah. Ya, okey, maknanya ada
ada konflik di situ. Mungkin A semua hanya bagi markah free ke, kita pun tak tahu. Mungkin nak cakap apa lah, tapi mungkin ada di situ. Ataupun assessment tersebut tidak mengukur aras yang sepatutnya. CLO nyatakan perlu mengukur A3. Tapi kita bagi A1 je semua. Jadi of course semua boleh dapat A. Dia tak ngam dah dari situ. Boleh ya? Okay. Okay, next. Ini adalah 4 prinsipal OOBE. Memang basically memang 4 prinsipal ni. 1, clarity of focus. Kita nampak apa yang akan berlaku at the end of the course, at the end of the program. Ya. Yang kedua, expanded opportunity. Dia dia menganggap pembelajaran tu dia lebih menekankan tentang proses pembelajaran. Bermakna sekiranya pelajar tersebut tidak mampu nak capai, tak dapat nak menghasilkan, tak boleh nak present, muka mulut tak boleh. Kita bagi dia ruang untuk mencuba lagi. Okay, mencuba lagi. So dia ada expansion, dia bagi kemudahan untuk pelajar tersebut mencuba. Tapi satu, takkan kita nak bagi kata doktor takkan dalam 14 minggu dia je kita nak dengar dia present. Bukan. Kita boleh limitkan berapa banyak, tetapi kita perlu tengok bukanlah dia cuba, hanya cuba sahaja. Katalah the first time dia gagal sebab dia tak buat perancangan, dia tak ada planning betul. Jadi mungkin kita semak dia punya planning, okey, planning dia okey, dan kita benarkan dia membuat sekali lagi. Okey, saya ada boleh respon dekat chat, saya boleh tengok. Okey, kalau misalnya apa pendapat you all, kalau misalnya pelajar tersebut dia telah mengulang aktiviti yang sama, berapakah markah yang perlu diberi pada pelajar tersebut? Adakah sama value dengan pelajar A yang hanya buat sekali dan terus capai outcome, ataupun kita kena reduce? Pandangan you all macam mana? Mungkin boleh tulis dekat ruang chat, you all rasa macam mana? Okey, pelajar A, dia hanya mencuba sekali dan terus mencapai outcome. Markah skor dapat 50. Pelajar B, first time try 10. Kita benarkan dia cuba sekali lagi. Ya. Adakah kita nilai dia berdasarkan 50 ataupun kita berdasarkan 25, 30? Pendapat you all macam mana? Ataupun nak on pun boleh. Nak on mic pun okey. Pandangan you all macam mana? Apa akan siapa-siapa yang pernah berpengalaman begitu, apakah yang akan you all buat? Tak ada answer ni. Ataupun ada yang share kat Telegram ke? Ada yang kat Telegram tak ada kan? Tak ada. Okey. Macam mana? Sekali lagi doktor boleh? Penjelasan kabur-kabur soalan. Saya bagi sekali lagi. Sekarang ni you all ada 2 orang pelajar. Satu pelajar A, satu pelajar B. Ya. Pelajar A sama kelas. Perlu mencapai outcome yang sama. Pelajar A, dia cuba sekali, dia present sekali, dia terus dapat skor markah 50%. 50 lah, 50 markah lah. Full mark lah, 50. Manakala pelajar B pula, dia try sekali, dia hanya dapat 10 je per 50. Jadi dia kata saya nak buat semula. Maknanya kita nampak kalau 10 tu dia tak capai lah outcome, betul? Dia tak capai outcome. Jadi dia kena ulang. So bila dia cubaan kali kedua, berapa agaknya markah yang you all rasa akan bagi pada dia? Kalau dia boleh capai outcome tersebut. Adakah akan bagi markah sama dengan pelajar A? Ataupun you all dah terus reduce markah jadi 25 ataupun 30. Mana maksimum you boleh dapat 30 je sebab you cubaan kedua. Bagi saya doktor, maaf. Yang mana bagi saya daripada mana? Nama saya Usaid, saya daripada Sempurna, KK Sempurna. Okay, alright. Okay. Bagi saya secara peribadi, mengurangkan markah pelajar
bagi pelajar yang mendapat 10 markah tadi dan bagi second chance ke tiga chance ke sekalipun, bagi saya mengurangkan markah di akhir sekali tu bagi saya bukan satu perkara yang wajar. Bagi saya lebih cenderung kepada beberapa kali pun dicuba sehingga dia boleh mencapai hasil pembelajaran, saya akan bagi dia markah yang selayaknya bagi dia walaupun dia berbeza dengan pelajar A tersebut. Walaupun A tadi sekali percubaan, saya percaya dia mampu dapat outcome dia dan saya tidak akan membezakan seperti saya lah. Itu bagi saya secara personal. Kenapa? Sedangkan dia dah cuba-cuba lagi, kenapa tak membezakan? Bagi saya tahap kefahaman pelajar berbeza juga, doktor. Jadi kita tidak perlu ada segregasi sebegitulah. Itu bagi saya sendiri. Sebab itu juga kita memberi itu juga selari dengan prinsip yang kedua, expanded opportunity tu. Jadi bagi saya tidak ada masalah sebegitu. Dan jika ada saya silap, boleh betulkan itu. Alright. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Okey, yang lain ada apa pandangan lain? Ada lain nak cuba? Nak share? Ini tak ada apa, ini biasa, kita punya aktiviti biasa je. Okey. Ada pandangan? Ya? Saya Nima dari National Kitchen. Okey. Saya tak apa jelas dia nama tapi tak apa. Saya memegang konsep outcome instead of output. Jadi bila outcome, fokus kita adalah pada outcome, jadi dia layak mendapat markah seperti mana pelajar A lah. Okey, justifikasi Puan macam mana? Kenapa dia? Because of fokus kita adalah outcome. Jadi kalau dia dapat buat seperti mana CLO yang kita gendaki, berapa banyak yang dibuat pun pada saya tidak ada masalah lah, because of kita melihat daripada outcome. Not input lah, output. Okey. Kiranya berkali-kali walaupun penat kepada lecturer pun okey. Walaupun penat pada lecturer, kelas ramai ni pun tak boleh. Subjektif soalan tu, doktor. CQI kan doktor, CQI kan, so kita kena buat juga lah kan. Okay, alright. Okay, saya ambil dua je dah dulu ya. Sebab okay, so betul. Sebenarnya kita bagi cubaan tu, kita boleh limit. Takkan kita nak bagi dia bila dia nak progress kan. Patutnya kalau dia tak boleh nak capai untuk semester dia, tak boleh naik semester pun. Sebab kita perlu limit lah. Sebab kita dalam masa yang sama perlu rasional. Berapa kali dia cuba. Cuma betul, kita tak reduce markah kerana masa yang dia spend untuk melakukan cubaan kedua atau cubaan ketiga. Itu kita ambil kira. Itu ada SLT pelajar tersebut. Maknanya kita tak, persediaan dia. Dia try sekali, ada masa yang diperuntukkan untuk preparation yang itu. Jadi kita pun memang value yang itu. Jadi kita tak reduce markah dia. Sebab saya tahu ada pensyarah yang kata, okay, second try kita reduce lah 30 ataupun lulus saja. Saya bagi you lulus je. You try, you lulus je. Sebab PB kan, nak bagi lulus saja. So tak boleh begitulah. So kita memang kena, apa juga inisiatif pelajar perlu kita award. Ya? Okay, so next. Masih boleh nampak ni kan? Okay. So yang ketiga, high expectations. We don't want bell curve standard. So sekarang ni, kalau kita tengok masa kita belajar dulu, kita sebut dengan bell shape curve. So for OBE, dah tak ada ya bell shape curve ni sebab dia more on sekiranya pelajar ni dalam kelas tu, you punya kelas 100% boleh dapat A, tak ada isu pun sekira dia boleh mencapai outcome. Jangan kata, kena ada 10% D, 40% C, tak boleh. Tak perlu macam tu. Sebab dia memang kita award dia. Pelajar boleh buat, boleh capai outcome, kita bagi markah. Okay, so next, design down, design curriculum back from where you want your students to end up. Kita nampak dia akan jadi apa. Pelajar ini akan end up dengan sebagai apa. Okay, so itu adalah 4 prinsipal OBE ya. Okay, so next. Okay, so ini adalah perubahan dia. Satu masa dulu kita melaksanakan kurikulum secara tradisional.
Dan sekarang ni is transformational OBE. So daripada content base kita gerak kepada outcome base. Kita dah tak ada kata syllabus. Selalu saya dengar syllabus tak habis, syllabus tak habis. Saya pun tak berapa faham kenapa syllabus tak habis. Sebenarnya kalau misalnya outcome dah capai, okey dah. Dia itu yang bila masa kita perubahan, masa kita perlu laksanakan semua secara online. As long as outcome dia tercapai, the lesson dah happen. Walaupun syllabus saya kata adalah 10 point tu, tapi cuma di peringkat curriculum mungkin dia perlu lihat balik lah kenapa perlu 10 SS katalah ataupun GS, general statement, specific statement ni perlu 10 untuk satu outcome sedangkan 1-2 SS saja dah boleh capai. Jadi maknanya ada perlu alignment balik lah di situ. Tapi kalau sekiranya outcome dah capai, sekadar it's fine. So number 2, focuses on teacher instruction. Okay, ini dulu teacher centered. Sekarang ni student centered. So lebih kepada student. Berapa persen pensyarah berfungsi dalam kelas? Tak banyak, about 20% saja. The rest semua student. Jadi kita lebih bagi autonomy pada student, kita empower student kita supaya bertanggungjawab dengan learning process dia sendiri. So number 3, examination base. So kita di sini ada various assessment methods of outcome. So macam-macam cara untuk mengukur outcome. Saya percaya bila kita dalam keadaan situasi sekarang ni memerlukan banyak online, saya faham tenaga pengajar ni kreatif dengan cara masing-masing. Janji outcome tercapai, learning berlaku. Saya tahu itu. Okay, so 4, narrow outlook of learning. What learners have learned at the end of the outcome, what learners will be at the end of the outcome. Kita nak tengok bukan apa yang dia belajar, tapi apa yang akan jadi. Again, kita tengok proses dia. The learning becomes the process in achieving the outcome. Yeah, okay. So next. Alright, so ini adalah basic curriculum development. Kita tak buat suka-suka begitu tau. Apa yang kita laksanakan merangkumi bila kita sebut pasal untuk unit umum adalah kursus semata. Kita tak ada program, no program. Jadi kursus ini adalah berkaitan dengan penawaran di peringkat program. Okay. Jadi bila ada yang bertanya saya, doktor kursus ni tak ada dalam structure macam mana? Kalau sekiranya tidak ada dalam structure, maknanya tidak ditawarkan. Macam ni lah, kalau kita pergi restoran, kita minta menu. Apa menu yang ada dalam tu, itulah dia yang ditawarkan oleh pihak restoran tersebut. Sekiranya tak ada, kita tak adalah tambah tanya lain. Okay, so itulah dia. So kalau misalnya, walaupun kadang-kadang menu pun ada yang tak ada, so itu cerita lain lah. Tapi biasanya macam tu, kita ada satu list senarai khusus dalam structure. Di situ kita ada program info kan. Program info saya dulu satu masa kita hanya diberi silibus yang kita mengajar saja. Kali ini masa mesyuarat TP hari itu dimaklumkan akan diberi juga program info supaya pensyarah-pensyarah maklum pelajar kita ni bidang apa. Kita kena tahu pelajar kita ni bidang apa supaya kelas kita tu, kita punya learning outcome tu berkait. Kita cuba biarkan berkait dengan program pelajar. Ya, okay. So apa yang berlaku semasa curriculum development, saya cerita sedikit. So kita bergerak, kalau tengok course level, ini adalah level kita kan, course level. So course level ini menyumbang kepada program learning outcome. Untuk educational objective, 3 ke 5 tahun selepas graduasi. Bermakna kita tak boleh mengukur sebaik sahaja mereka bergraduat, tetapi selepas mereka 3 atau 5 tahun. Apa jadi kepada pelajar-pelajar ni? Sama ada mereka bekerja ataupun mereka sambung belajar, kita nak tengok yang begitu. So program AIMS pula mengukur 15 ke 20 tahun. Jadi setiap satu stage ni mengambil kira duration, masa. Apa purpose ni di ujung tu. Jadi dia perlu boleh dicapai dalam masa tersebut. Contoh, katalah pelajar ni menjadi assistant technician. Ya? Assistant technician bila dia habis program CJL. Takkanlah lepas 3 ke 5 tahun dia masih assistant technician. Dia mungkin jadi technician. Jadi itulah dia. Jadi kita akan gambarkan dia begitu. Apa akan jadi pelajar ni at the end of the whole program, bukan sekadar 2 tahun di college community,
Tetapi bila dah lepas nanti dia akan jadi apa? Kita pantau begitu. So next kita ada educational objective, educational goal. Yang di atas ni institutional level di peringkat JPPKK lah. So institution, and then last kali kita menyokong national education policy. Falsafah pendidikan kebangsaan lah. Ya, okay. So ini adalah sumbernya semasa bengkel penilaian PEO. Ya, okay. Next. Okay, so ini adalah saya share review proses di mana kita ini adalah yang berlaku semasa kita nak approve daripada JK. So apa yang berlaku? Input daripada stakeholders. Stakeholders ni tuan-tuan dan puan-puan pun stakeholders. Alumni stakeholders, industri stakeholders, kita dapat semua input. Itulah yang link maklum balas yang tuan-tuan dan puan-puan isi, bukan yang kami punya, yang bawah bahagian kurikulum yang dikongsikan saya percaya daripada TP kot. TP share, isi di situ, information di situ, jadi akan digunakan semasa review kurikulum, CQI kurikulum. So, dan kita ada kurikulum review committee. Sebelum masuk kurikulum yang merah ni, yes ni, perlu lalui subcommittee. Subcommittee ni adalah ahli-ahli ni adalah pensyarah-pensyarah senior di college community dan di politeknik yang grade 48 ke atas. Okey, mereka akan semak. Memang semak tara daripada segi ejaan, daripada segi pengiraan supaya bila masuk ke board tak ada masalah-masalah yang embarrassing lah. Kan? Sebab di sini adalah ahli-ahli dia adalah profesor-profesor daripada IPT ada, IPTA ada PTS ada daripada industri semua ada. Jadi kita tak nak lah benda-benda yang macam blunders yang sepatutnya kita dah tengok, contohnya pengiraan, jam tu semua dah okey dan kita masukkan. Okey, alhamdulillah untuk umum kita tak ada pembetulan pun masa kelulusan hari itu. Ya, kelulusan hari itu alhamdulillah semua tak ada pembetulan. Approved without any correction lah untuk kesemua lah termasuk matematik, sains dan komputer. Okay, so ini sahaja. Ini adalah review proses. Okay, ini adalah development proses. Kita lihat daripada policy design dan kita perlu tengok juga daripada akreditasi. Contohnya untuk college community bawah MBOT dan akan ada program yang akan berada di bawah bawah MQA dan akan ada program di bawah MBOT dan juga COPTA. Jadi mungkin nanti ada perbezaan sedikit, tapi untuk kursus umum ni kerana dia diguna pakai merentas semua disiplin, merentas semua program, dia akan kekal begitu. Ya, yang berubah akan program level. Maknanya sekiranya perlu mapping, kita akan mapping. Kerana kita tak boleh ada version, katalah version pengajar Malaysia 1 untuk hospitality, pengajar Malaysia 1 lagi untuk engineering. Kita tak boleh macam tu. Kita ada satu pengajar Malaysia ni yang akan digunakan pakai oleh program hospitality, program engineering, ya. Okay, so next. Okay, ini pun ada subcommittee, saya ni go fast. Alright, so ini curriculum review process. Saya share sahaja. So this is the output yang kita nak review curriculum document. So ini adalah proses yang telah berlaku ya. Proses yang telah berlaku. Bukanlah kita ambil kita punya development curriculum, bukan kita ambil daripada shelf. Maknanya masuk shelf saya, maknanya kita tak boleh order online lah. Order kat Shopee tu tak dapat. Jadi memang kena melalui beberapa kali series of pembengkelan. Jadi untuk siapa yang telah terlibat dengan kurikulum ni tahulah macam mana nak dapat idea, nak dapat perkataan yang tepat, memang mengambil masa. Ya, mengambil masa dan memerlukan perbincangan lah. Jadi kalau siapa yang rasa berminat nak terlibat tu, tapi satulah komitmen dia tinggi lah kan, dia berkali-kali. Okay, so kita tengok daripada segi review program educational objective. Kita lihat juga review program learning outcomes, construct curriculum mapping. Mapping ni adalah daripada kursus tersebut, kluster kursus tersebut kepada kluster MQF, ya, MQA. Okay, construct cost PLO effective attributes matrix, craft smart CLO. Apa tu smart CLO? Specific,
M measurable, A attainable, R reliable, and T adalah time. Ya, time maknanya berapa masa tempoh kita beri untuk mencapai sesuatu CLO tersebut. Jadi kita ambil A ini sebagai garis panduan lah untuk membuat CLO. Okay, next, construct cost assessment plan, buat assessment and then habis and output. Okay, so next. Okay, ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan yang kita gunakan walaupun ini memang berulang-ulang kali daripada kita daripada tahun falsafah pendidikan kebangsaan saya rasa tahun 1970 ke berapa. Okay, nak kena check tu. Okay, so ini kita masih pegang kita masih pegang. Bukanlah pendidikan tu katalah masa sekolah aja. Lepas tu bila masuk IPT dah tak ada. Tak. Masih hasratnya masih kita ambil, kita pegang. So apa dia? Kita nak tengok satu usaha berterusan, kita nak kembangkan potensi individu, kita buat tak di college kita buat secara menyeluruh, secara bersepadu. Kita seimbang tak? Kita pertimbangkan tak? Dia kena seimbang, harmonis, intelek, rohani. Ada tak elemen-elemen ni dalam program kita? Okay, so elemen-elemen yang dah ada di merah-merah ni, iaitu kita ambil untuk tengok kita punya program, kita tengok kita punya program educational objective tadi, yang ke-3 ke 5 tahun tadi. Kita tengok yang itu. Okay, bukanlah kita tak guna daripada sini, so kita ada base. Ambil yang ini. Alright, so next. So ini saya share vision dan mission kita. So vision sepanjang mana yang you all tahu dari sinilah. Okay, yang ini pula saya tak payah explain lah yang ni ya. So ini adalah contoh College Community Selayar, visi dan misi dia. Sama tak dengan JPPKK punya? Almost the same kan? Vision, peneraju institusi TVET yang unggul. Yang misi dia, okay, to provide wide access to quality and recognized TVET program. So ini daripada visi dan misi JPPKK, diguna pakai jugalah di College Community. So college community tuan-tuan dan puan-puan, mungkin visi dan misinya sama atau seiras, tak ada masalah. Tapi dia perlu menyokong visi dengan misi JPPKK. Okay, alright. So next. So ini adalah surat, selalu tanya punca kuasa. Dalam slide ni ada di bawah tu, saya dah letak situ apa dia, bila surat apa. So ini adalah punca kuasa penggunaan surat hala tuju strategik, politeknik dan college community. Rasa ni masa ni kita dah gabung semula 2018. Okay, so next, ini adalah contoh program AIMS, peringkat program. Ya, program lebih kepada yang tadi itulah bila dia upon graduation. Ya, so saya share begini saja. So program educational objective biasanya ada 4 begitu sajalah, begitu aja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sebaiknya tahulah, nak kata emas pun saya tak boleh nak cakap mesti, tapi elok tahu. Sebab kalau tidak, kita nak bantu mencapai educational objective ni, kenapa tak nampak ke? Tak nampak ke? Okey, betul. Okay. Nampak? Kenapa dia minta Ustaz Mizi ambil balik? Ada. Tekan. Ingatkan ada apa-apa. Okey. Nampak doktor. Nampak ya? Okey. Nampak. Sebab Ustaz Mizi ambil tadi, tu saya ucap Okay. Dah tekan chat yang lain. Okay, sorry. Okay, so kita tengok sini ada 4 education objective. Check lah dengan your punya program, apa yang program yang ada. Rasanya tak banyak di college ni. Program ada 3, 4 macam tu saja. Ada 2 pun ada. Jadi boleh tengok lah apa dia program educational objective, dapat daripada mana, tengok daripada program info. Ya, okay, so ini adalah list of PLO yang ada. So ini memandangkan kursus apa ni, ini adalah E-Tech. E-Tech ni ada 12 lah. E-Tech 12 tak terlibat dengan college, tak terlibat. Saya bagi contoh saja. Next, cost clarification. Okay, ini saya ambil masa sikit lah nak cerita. Okay, untuk umum kita tergolong dalam yang compulsory. Yang compulsory ni. Maknanya MPU, English, semua ni bawah compulsory. Compulsory maksudnya apa? Semua wajib ambil. Semua program kena ambil.
Okay, walaupun allocation of credit dia berbeza-beza depending on the program standard, tetapi semua kena ambil. Kalau MPU semua kena ambil. Tak ambil tak boleh grad. Tak ambil tak lulus. Bukan tak ambil saja. Tak ambil, tak lulus, tak boleh graduasi. Ya, itu dia. Jadi memang kena ambil juga. Okay, ada yang tanya saya, bahasa kebangsaan ni macam mana? Okey, bahasa kebangsaan adalah bahasa kebangsaan A. Bahasa kebangsaan A ditawarkan untuk pelajar-pelajar yang tidak mendapat kredit semasa peringkat SPM. Ya. Yang tak kredit SPM dia perlu ambil bahasa kebangsaan A dan perlu lulus. Soalan yang pertama, boleh tak kalau nak ambil Julai paper? Bahasa Melayu Julai paper boleh, nak ambil boleh. Cuma kena bayar sendirilah. Pada saya Julai paper ni bagus lah kalau dapat kredit. Mereka ni boleh minta kerja dengan kerajaan. Kalau bahasa kebangsaan A ni tak boleh digunakan, ditawarkan untuk atur dengan syarat matematika umum. Itu saja. Okey. Ada kes pula kalau misalnya dalam program struktur tak letak kursus lain. Ya. Bahasa kebangsaan A ni bawah kelompok U2. Jadi dia bersama dengan keusahawanan. Sekiranya dia hanya letak situ tak ada keusahawanan, dia hanya letak bahasa kebangsaan A dia macam mana. So tak ada isu. Boleh juga ditawarkan satu kelas. Maknanya untuk program tersebut mungkin keusahawanan ditawarkan di kursus lain. Mungkin kursus bidang dia. Jadi dia dah akur dengan syarat kita nak menjadikan antara misi kita tadi untuk entrepreneurship kan. Jadi itu yang perlu ada diwajibkan subjek keusahawanan tersebut. Okay, itu adalah compulsory. Untuk common core, fundamental courses that must be taken by students in the department. Ini adalah kursus untuk disiplin. Ya, untuk kursus yang fundamental lah. Fundamental yang memang perlu untuk program tersebut. Disiplin core yang untuk field of study yang berkaitan dengan mereka. Ini engineering mathematics. Mathematics boleh masuk common course. Biasanya compulsory ni satu ruang. 10% biasanya 10% of the total credit. Kalau misalnya sijil mungkin 6 ke 9 ke, 6 ke 9 kredit ke. Okay. So next, specialization. Specialization ni untuk pengukuhan, elective pilihan, free elective tidak ada dalam program tetapi boleh ambil sekiranya pelajar ini, mungkin pelajar tu lebih cemerlang daripada rakan-rakan dia dan dia mampu nak ambil extra course. So dia boleh ambil. Tak ada dalam struktur tetapi boleh menyumbang dalam dia punya GPA lah. Maksudnya katalah dia ambil, setakat ni kita ada free elective, kita adalah design thinking. Tapi hanya institusi, ada 2-3 institusi je yang ditawarkan sebab dia memerlukan pengukuhan dari segi training lah dulu. Tapi akan datang insyaAllah kita akan ada lah ni free elective untuk pelajar-pelajar yang cemerlang lah. Okay, next. Ini kita punya CLO. CLO is developed using Bloom's taxonomy that involve 3 learning domains. So basically kita pegang yang ini je 3. Cognitive, revise Bloom's taxonomy. Doktor, ada yang lain-lain juga, ada SOHO lah apa. Betul ada. Tapi kita tak guna pakai yang itu. Bukan maksudnya ini semata-mata ada di pasaran, tak. Ada je lain tapi kita menggunakan pakaikan ini, taksonomi berikut untuk penggubalan kurikulum kita. So untuk kognitif kita guna revise Bloom taxonomy, untuk psikomotor kita guna Simpson, affective kita guna Krathwohl. Bila kata Bloom ni sebenarnya semua student dia, the whole team, satu team. Tapi bila dia makin lama dia study, dia buat research, so ada yang student dia yang start untuk psikomotor, tapi sebenarnya mereka ni satu team je sebenarnya. Okay, so next, affective Krathwohl. Okay, and then tuan-tuan dan puan-puan perlulah tahu apa dia kognitif ni berapa level, psikomotor ada berapa, affective ada berapa, jangan pula tak tahu. Ya, apa dia C2, C3, bila orang kata A3, apa dia A3 ni, kelas ke? Ataupun P2, apa dia P2 ni? Kalau tak ingat pun tak apalah, tapi janganlah langsung tak tahu. Itulah dia. Ya, sebab kita sebagai tenaga pengajar ni memang perlu tahulah, ni memang basic lah. Okey, ini nanti puan yang pegawai-pegawai lain yang tadi tu ada Ustaz Mizi, Ustaz Faiz, Puan Fazni, Puan Syida akan explain lebih lah untuk tiap-tiap satu kursus. Okay, saya tak nak cerita sangat lah, ini adalah alignment dia. Kita tengok verb dia, kita tengok aras, verb dia use, aras dia C3, kognitif 3,
alignment dia, apa assessment dia, cooperative learning ataupun test. Sebab dia C, dia mengukur kognitif. Bila mengukur kognitif, dia perlu ada exam ke, test ke, quiz ke. So kognitif ni kalau kita kerja presentation tu kita jarang guna. Ya. Okay, so assessment dia test. Alright. So next, saya kena laju sikit kan, pukul berapa nak habis ni kan? Okay, so yang terakhir. Kenapa 40 ni? Apa dia 40? 40 adalah hours of teaching, jam pertemuan bersama dengan 1 kredit. Jadi 1 kredit kita ni bersama dengan 40 jam pertemuan. Apa dia? Notional hours panggilnya. Notional hours maknanya manusia biasa. Kita mengambil kira manusia perform 8 jam satu hari di tempat kerja. Pelajar pun begitu. Jadi itu yang kita tak boleh bila kata burst. Burst apa maksudnya? Lebih. Jadi maknanya kita tak boleh katalah sebab saya ada pengalaman pernah ada pensyarah yang cakap kat saya, doktor saya bagi tugasan banyak kat pelajar ni. Kita bagi tugasan banyak di pelajar ni kan. Tapi sebenarnya untuk capai apa? Apa outcome dia? Kerana setiap satu tugasan kita bagi ekstra kepada pelajar, kita kena reward. Kita kena bagi reward inisiatif dia. Tak boleh semata-mata bagi suka-suka. Tambah-tambah-tambah tak boleh. Dan kita perlu tahu kursus kita hanya satu kursus dari 20 kursus yang lain. Jadi pelajar ni bukan kursus kita je dia ambil. Dia ada kursus lain yang dia ambil juga. Jadi bebanan tu sebenarnya apa yang kita ada ni, kita dah tengok the bigger picture, the whole program structure. Boleh? Okay, so kalau 120 jam bersama dengan 3 kredit. Okay, itulah dia. Alright, so basically itu saya rasa dah habis tadi. Dah habis dah untuk saya punya recap OBE. So saya semalam saya dah discuss. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dulu sebelum saya sambung dengan cluster learning outcome lah. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Ada yang tak jelas atau terlaju, sorry ya terlaju. Okey ke macam mana ke? Nak tanya dulu ke macam mana? Kalau ada soalan, saya buka dululah. Okay, Tuan Puan, kalau ada persoalan boleh kita kemukakan. Jelas semuanya. Lengkap doktor. Cuma assessment tu kalau misalnya presentation ataupun test ya, pembahagian tu nanti yang tim yang akan cerita tentang lebih detail lagi boleh nampak. Kita tak bagi katalah dia ada peruntukan dia. Contohnya kalau membuat presentation. Presentation berapa lama? 15 minit ya, 15 minit. Kita nilai 15 minit tersebut. Tapi bukan itu sahaja yang kita nilai. Kita nilai preparation dia. Berapa lama dia prepare sebelum dia present. Itu adalah SLT. Kita tak bagi impromptu kan. Kita bagi dia mungkin 2 jam untuk dia prepare dulu sebelum dia actual present. So dia ada pengiraan dia. Maknanya kalau quiz berapa, kalau buat projek berapa lama preparation dia, SLT yang digunakan. So itu akan wujud dalam dokumen kurikulum. Okay. So saya sambung je lah ya dengan kluster. Nampak gaya tak ada soalan. Okay. Kluster ni tak lama sangat lah. Kluster ni sekejap je. Mana tadi? Okay, kluster. Okay, clusters of learning outcome. Apa di clusters of learning outcome? Okay, ini adalah clusters ni sebenarnya dia ni adalah yang kita nampak, kita boleh rujuk dalam dokumen MQA. Ada dokumen MQA Malaysian Quality Framework 2.0 edition yang terkini. Dia ada cluster-cluster ni. Cluster ni maknanya dia adalah outcome yang perlu dicapai untuk sesuatu program tersebut. Berdasarkan yang inilah kita ada tengok FPK National Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kita tengok juga Malaysia Education Blueprint 2013-2025 dan kita tengok juga Malaysian Education Blueprint 2015-2025. Jadi yang ini membantu menyokong kluster tersebut, ya, kluster tersebut. Dan memandangkan kita
Kita pun perlu berfungsi di peringkat. Dia kebanyakannya clusters ni diwujudkan untuk supaya tahu apa dia outcome dia. Apa yang kita nak kemenjadian pelajar tersebut. Okay, so next. Okay, so ini adalah skill set of the future yang kita nampak. MQF 2.0 kita nampak semua ni. Ada knowledge and understanding. So apa dia untuk logical thinking, sense making. Fundamental adalah banyak kepada cluster satu ni, knowledge and understanding. Yang kedua, cognitive skills. Ini melibatkan higher order thinking, critical skill, creative thinking. Maknanya yang ini kita akan nampak dalam C456, ya, C456. Bawah tadi cognitive skills tadilah, cognitive learning domain tadi. Revise belum tadi. Manakala practical skill pula dia punya hands on, ya. Next, interpersonal skill. Apa dia interpersonal skill? Collaboration, social intelligence, coordinating with people, people management, mutual respect. Okay, all this we develop. Ini bawah mana mengukur dia? Kita guna A. Ya, kita guna affective domain. Affective domain daripada siapa? Daripada Krathwohl tadi. So P tadi, practical skill of course lah psychomotor kan? P. So 1 C, 2 C, 3 P, 4 interpersonal A, communications A, digital skills. Digital skills? C, ya. C boleh, P boleh. Bila saya cakap pasal C dan P ni, mostly, biasanya, tapi jangan pula terkejut. Kenapa kena P sedangkan dia boleh C? Ya, sebab dalam education kita, kita tak boleh nak asingkan dalam kelas tu hanya ajar A je. Walaupun kalau misalnya dalam silibus tersebut, dia letak A. A ya, A maknanya affective. Affective ni apa? Skill yang melibatkan affectionate, ke hati, appreciation. Dia melibatkan itu. Tapi itu bukanlah bermaksud C dengan P ni tak berlaku. Kita human, takkanlah kita hanya feeling saja tanpa ada pergerakan dan pemikiran. Tak ada. Cuma bila kita mengukur untuk membantu kita dari segi assessment kita, macam mana kita nak menguji apa, jadi itu yang kita letakkan A di situ. Jadi memerlukan mengukur A. Jadi kalau misalnya ada yang kata, doktor tak ada P, tak ada C pun dalam silibus ni, maknanya tak guna pemikiran ke? Mana boleh manusia tanpa pemikiran nak belajar, nak berfungsi? Tak boleh. So dia memang berkait. Human being kan, kita berkait. So kita ada numeracy skills untuk complex problem solving, learner, leadership, autonomy and responsibility. So personal skills, entrepreneurial skills, ethics and professionalism. Yang ini semua ni ada dalam curriculum. Ya, nanti you all nampak ada C2, ada cluster 1, cluster 2. Inilah dia. Okay, so next. Okay, so ini adalah perubahan dia. Learning outcome by various regulators. So kita ada 3 ni, ada MQF 2.0, MQF 1.0 and MOHE. So 3 ni tapi masih cluster, melibatkan 5 cluster ni. So dia ada knowledge, cognitive, functional work skill, personal entrepreneur skill, ethics and professionalism. Masih yang sama, cuma dia menyokong. Ini yang saya sebutkan mapping. Jangan panik. Sebab kalau ikutkan untuk COPTA nanti pun, dia akan pecahkan lagi. Maknanya dia akan pecah, digital numeracy akan berbeza. Dia tak akan sama semua kan. Dia akan ada perbezaan di situ. Tapi mapping tu akan disediakan oleh bahagian curriculum. You all ikut je nanti. You all ikut je, bahagian curriculum akan tengok dan akan standardize. Dan you all ikut je lagi. Dia tak payah pening-pening. Last time memang sendiri-sendiri, bila sendiri-sendiri pun dah beza program A. Orang A kata lain, orang B kata lain. Lagi kelam kabut di situ. Okay, next. Ini adalah kerangka kelayakan Malaysia ataupun MQF lah. Ya, Malaysia Qualifications Framework. Nak tahu lebih, boleh tengok dekat MQA punya website. Okay, ini adalah suratnya pemakaian. So dia ada, sebenarnya ada satu lagi yang terkini ada perubahan 2020, tapi surat pemakaiannya belum ada. Dan perbezaan clusters tu kita akan guna untuk diploma nanti. Yang untuk sijil memandangkan dah siap semua untuk unit umum, dah menerima kelulusan untuk semua. Jadi kita akan mapping saja. Dan insyaAllah surat tu akan keluarlah untuk mapping tersebut. Mapping maknanya dia ada breakdown lagi cluster tersebut. Okay. So okay, alright. So next.
Okay, ini ada tindakan pelaksanaan, tak apa, ini you all tahu lah ni, tak payah saya nak cerita ni. Okay, next, kelayakan. Okay, yang ini ada perbezaan dia. Maknanya kita masih mengekalkan ciri-ciri kerangka kelayakan 8 kelayakan. Dulu kita ada 8 LOD, sekarang dah jadi 5 kluster. Itulah perbezaan-perbezaan dia, tetapi dia punya fundamental needs dia masih sama. Okay, fundamental dia masih sama. Okay, mengurangkan 3 sektor pendidikan kepada 2 sektor. So sekarang ni kita dah jadi 2 sektor, akademik dan TVET. Tapi dengan COPTA nanti ada satu lagi, COPTA, COP-TPA. Ya, COP-TPA itu untuk TVET yang unggul lah. Maknanya kelulusan unggul untuk TVET, program TVET. Cuma bukan semua program terlibat. Setahu saya rasa untuk engineering ya akan melibatkan TPA ni. Okay, tapi tak apa, you all, kita umum, kita menyokong program. Tunggu je program apa decision daripada peringkat program. Okay, menambah baik dan menyusun semula 8 domain kepada 5 kluster. Okay, ini berlaku. Ini perubahan dia lah ya. Menambah baik dan memperincikan huraian hasil pembelajaran. Memperluaskan peluang pembelajaran sepanjang hayat. Yang ini, kenapa diletakkan di sini? Apa maksudnya? Kerana kluster ni bukan hanya diguna pakai ikut tahap sahaja. Maknanya dia daripada semua level, daripada arah sijil 1 ke 3 sehingga ke doktorate. Ya, jadi itu yang dia menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Dia bukan hanya stop. Okey, sijil lain, diploma lain, degree lain, tak. Dia sama, dia berterusan. Okey. So next, ini adalah 5 clusters of learning domain. The first one, cluster 1, knowledge and understanding. Okey, yang ini yang kita guna dalam kita punya syllabus. Cluster 2, cognitive skill. Functional work skill, we have 3A, practical skill, 3B, interpersonal and communication skill, 3C, digital and numeracy, 3D, leadership, autonomy and responsibility. Cluster 4, personal and entrepreneurial skills. Cluster 5, ethics and professionalism. Okay, so basically ya. Alright. So ini adalah mappingnya. Kalau nak tahu, kalau daripada 8 hari itu berubah kepada 5, syllabus dulu memang 8. Sekarang 5. Tak dengar doktor. Yang mute kan doktor tu? Doktor akan mute doktor? Mute saya ni. Okey. Ya. Jelas. Okey. Yang mute saya ni dalam. Siapa tu mute tadi? Baru mute. Ni lagi. Okey, kita ada di atas ada kluster, 5 kluster untuk MQF 2.0. Yang di bawah adalah 8 LOD dahulu. Okey, so ini adalah dia punya mapping dia lah, ya. So next, kita ada this is the domain learning outcome. Semua dah kami dah bagi dah. Dia punya learning outcome dia, slide tadi you all boleh nampak, boleh rujuk di mana nak pemetaan tersebut. Okey, yang ini saya share sebabkan apa penceritaan dia. Ini boleh diperolehi, boleh rujuk daripada MQF tadi. Di page ujung-ujung tu, setiap satu level tu dah ceritakan pelajar ni kena apa. So ini adalah MQF level 3. Libat you all, certificate level. Apa dia? Maknanya kita tengok, katalah sekarang ni kita tengok dia punya learner's profile. Learner's profile, the summary dia. Learners will have the fundamental, theoretical and technical knowledge of fact and principle at an intermediate level, demonstrate balance operational skills as required. Maknanya pelajar untuk level 3 certificate hanya ini adalah profil dia. The catch ni kita ni kadang-kadang bila buat curriculum atau menyampaikan curriculum delivery dalam kelas, kita tengok apa lecturer kita buat dulu. Tapi kita kadang-kadang tersilap kerana masa kita belajar ada degree level. Tak boleh sama dengan sijilnya level. Jadi tak boleh nak macam tu. So profilingnya memang yang dah disediakan. Contoh, kalau perlu communication skill.
Communicate effectively and clearly orally and in writing ideas, information, problems and solution individually or as a team to peers, expert and non-expert. So basically ini sahaja. Develop elementary proficiency in at least one global language. So maknanya setakat elementary je. Tak perlu kita nak kata dia perlu nak professional, boleh communicate excellently. Tak perlu. Ya, so ini adalah you boleh refer, you boleh tengok balik dalam MQF 2.0, bawahnya ada, saya aja share di sini saja. And this is the diploma level. Penceritaannya ada sehingga sampai ke doctorate level. Doctorate level pun semua dah ada siap-siap dah situ. Okay, so basically itulah cluster. Jadi tak perlu nak pening-pening, nanti akan datang untuk TPA, kalau ada perubahan cluster akan diseliakan oleh di peringkat HQ. You all ikut je nanti. Ya, mapping ke apa ikut je. Sebab dokumen curriculum tak boleh ubah kan? Tapi rubrics, boleh lah. Rubrics you boleh adapt lah. Okay. Basically itu sahaja daripada saya sebenarnya.